Salam sejahtera. Anda sedang menonton BIS Malaysia edisi Selasa 7 April 2020. Saya Hazel Desmond. Langkah tambahan bagi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin yang diumumkan semalam memberi kelegaan kepada sektor perniagaan khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Ia telah mengambil kira kepentingan PKS yang menyumbang lebih 2/3 daripada jumlah pekerjaan di negara ini dan hampir 40% kepada ekonomi Malaysia. Justru suntikan tambahan bernilai 10 bilion ringgit itu diyakini dapat menjamin kelangsungan industri berkenaan sekaligus merangsang permintaan. Bagaimana ia memberi manfaat? Persoalan ini kami bawakan dalam segmen Bual BIS seketika nanti. Tapi sebelum itu kita dapatkan terlebih dahulu respons aktivis ekonomi Encik Sidki Hassan mengenai inisiatif prihatin tambahan. Apa yang menarik dalam pakej ini adalah bagaimana kerajaan membuat keputusan untuk mewujudkan dua komponen utama dalam pakej berkenaan. Komponen pertama, 7.9 bilion ringgit merupakan subsidi upah di mana dijangka akan memberi manfaat kepada 4.8 juta pekerja sektor PKS yang menerima gaji kurang daripada 4,000 sebulan. Komponen kedua berjumlah 2.1 bilion merupakan geran khas prihatin ditawarkan kepada PKS Mikro. PKS Mikro ini merupakan PKS yang mempunyai kurang dari 5 orang pekerja. Adalah dianggarkan lebih 700,000 PKS Mikro seluruh negara akan dapat manfaat daripada peruntukan 2.1 bilion ini. Adalah diharapkan PKS akan dapat memanfaatkan peruntukan tambahan ini untuk membantu mereka kekal beroperasi untuk beberapa bulan akan datang. Baik, terima kasih Encik Sidki Hassan untuk pandangan yang diberikan. Dengan pelbagai inisiatif dalam pakej prihatin tambahan, ia bukan sahaja meringankan beban kewangan PKS, malah meningkatkan aliran tunai perniagaan mereka dan merangsang permintaan pengguna. Untuk kupasannya, kita bersama Akmal Hafiz Ruslan dalam segmen Bual BIS. Baik, untuk waktu ini kita bersama-sama dengan Puan Maznianawati Ahmad, Ketua Ekonomi dan Penyelidikan Bank Pembangunan Malaysia Berhad di talian yang akan membincangkan topik berkenaan prihatin pastikan rantaian permintaan tidak putus. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Baik Puan, jadi kalau kita lihat tentang pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ini, bagaimana ianya boleh memastikan rantaian permintaan itu tidak putus? Saya terpanggil untuk bercakap tentang isu ini sebab saya harus tegaskan satu perkara di sini. Pakej rangsangan ini bukan untuk melonjakkan ataupun nak menganjakkan pertumbuhan ekonomi kepada paras lebih tinggi. Ini adalah bersifat sementara untuk mengurangkan impak kegawatan ekonomi. Okay, kita tak boleh bandingkan dia dengan bajet. Bajet itu lebih kepada untuk jangka masa sederhana dan panjang, penuh dengan insentif untuk membantu peniaga-peniaga atau perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana. Okey, kedua, COVID-19 ni dia menyebabkan seluruh ekonomi global menghadapi krisis sekarang ini. Setiap negara yang menghadapi krisis ini sentiasa mencari solusi ataupun menambah langkah-langkah untuk memastikan bahawa ekonomi mereka tidak terus jatuh merudum, ya. Dan kita kena ingat bahawa kalau kita bandingkan dengan sejarah kegawatan ekonomi global, ya, selalunya kegawatan itu akan disebabkan oleh demand shock ataupun rantaian permintaan terputus, gangguan kepada rantaian bekalan. Contohnya masa kita menghadapi krisis minyak pada tahun 80-an, dan juga satu lagi krisis yang terbaru yang pernah kita lalui sebelum ini, iaitu krisis kewangan dunia, dan itu disebabkan oleh
krisis kewangan. Ada 3, selalunya kegawatan itu disebabkan oleh satu penyebab utama. Tapi bila kita menghadapi COVID ni, kita diancam oleh ketiga-tiga perkara ini. Ancaman kepada rantaian permintaan, ancaman kepada rantaian bekalan dan juga kemungkinan besar krisis kewangan. Okey. Dan dalam keadaan macam ini, dalam keadaan seperti ini, seluruh dunia mengambil pakai langkah-langkah PKP ataupun Movement Control Order, social distancing. So dalam keadaan yang begitu, apa sahaja bisnes ataupun perniagaan yang boleh dijalankan waktu itu ketika rakyat tidak dibenarkan keluar daripada kawasan, rakyat tak boleh seperti perniagaan, hanya perniagaan atau perkhidmatan utama sahaja yang dibenarkan dibuka kepada orang ramai, dan setiap kali masuk ke contohnya pasar raya awam ada had-had berapa ramai orang boleh masuk, berapa banyak benda boleh beli. Jadi dalam keadaan macam itu, begini, apa bisnes yang boleh membantu, because ni produk what you call this perusahaan seluruh negara yang bukan perkhidmatan ataupun perniagaan utama essential services, semua terhenti. Jadi apa sahaja ekonomi yang boleh bergerak pada waktu ini. Dan kita perhatikan ia adalah perniagaan atau perusahaan yang direct ataupun terus kepada pengguna. Okay? Bahan-bahan asas isi rumah, bahan-bahan kegunaan isi rumah yang lain, dan juga bahan-bahan yang lain yang boleh sampai terus kepada pengguna, yang boleh ditransaksikan atas talian. Okay? Dan boleh dihantar melalui pos atau kurier ataupun melalui rider, Grab atau sebagainya. Ini adalah orang kata tu perniagaan yang boleh terus kepada pengguna, dan ramai juga orang yang selama ini berniaga sendiri, yang keluar berniaga, yang menggunakan cara ini untuk memastikan perniagaan dia tidak jatuh teruk, ya. Jadi bila dalam keadaan macam ini, bila dalam keadaan sebegini, ya, siapa yang boleh menyokong perniagaan sebegini? Sudah tentu pengguna. Tapi bagaimana kita nak memastikan pengguna dapat terus menyumbang kepada perniagaan yang sekarang ini je yang boleh berjalan, ya? Macam mana kita nak memastikan yang pengguna terus menyumbang atau menyokong perniagaan seperti ini, dan juga kita juga nak memastikan bahawa bekalan makanan, bekalan barang-barang utama isi rumah tidak terputus. Sudah tentu pengguna, kan? Jadi itu sebabnya kerajaan memperkenalkan pakej prihatin yang saya sokong sangat-sangat kepada seluruh B40 dan juga sebahagian daripada M40. Ini merangkumi dalam lebih kurang 70 hingga 80% penduduk Malaysia. Okay. Mereka ini, golongan ini, dia mempunyai keinginan untuk berbelanja 40 hingga 80%. Maknanya kalau kita bagi dia duit untuk dia belanja, kemungkinan paling sedikit kita berharapkan daripada golongan ini 40% daripada wang yang kita beri pada mereka akan dibelanjakan. Okay? Jadi dan kebanyakan daripada golongan B40 ni adalah mereka-mereka yang kehilangan punca mata pencarian. Ada juga yang dan juga ada golongan M40 yang disuruh bercuti tanpa gaji, dan mereka ni semua terkesan daripada what you call this impact COVID-19. Jadi bila kerajaan memastikan bantuan kepada golongan B40 dengan M40 ni melalui pelbagai cara, yang daripada prihatin, daripada melalui EPF, pengeluaran EPF, private retirement scheme, itu akan menjana lebihan wang kepada pada golongan B40 ni dalam lebih kurang saya anggarkan dalam 70 bilion. Ini boleh membantu menampung perniagaan, apa saja perniagaan yang boleh berjalan ketika ini. Okay? Cuba kita bayangkan kalau kita tidak berikan bantuan sebegini kepada golongan ini, siapa yang nak sokong perniagaan-perniagaan yang sedia ada? Okay? Perniagaan yang sedia ada yang memang boleh terus impact kepada pengguna. Baik, terima kasih Puan. Nampaknya ini sahaja masa yang kita ada untuk perkongsian setakat ini. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Mazlinawati Ahmad, Ketua Ekonomi dan Penyelidikan Bank Pembangunan Malaysia Berhad, terhadap perkongsian yang boleh memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih Puan.
Baik, Akmal, terima kasih. Seterusnya kita beralih ke perkembangan saham di mana pengumuman pakej prihatin tambahan turut mempengaruhi prestasi Bursa Malaysia apabila dibuka tinggi hari ini didorong sambutan baik pelabur. Untuk analisis pasaran, kita terus sahaja bersama pengurus dana PNB Investment Berhad Nur Hazira Mazilan. Pasaran tempatan menjejaki prestasi semalaman Wall Street yang menekuk 1,627.46 mata atau 7.7% ikran kes coronavirus di Amerika Syarikat dan Eropah dilihat mengalami penurunan. Di peringkat domestik, semalam, Perdana Menteri telah mengumumkan pakej rangsangan tambahan bernilai 10 bilion ringgit atau 0.7% daripada keluaran dalam negara kasar bagi membantu sektor industri kecil dan sederhana. Pada penutup sesi dagangan pagi, indeks komposit FBM-KLCI naik 15.04 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,356.73. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untuk mengatasi kaunter rugi pada kadar 673 berbanding 183. Sementara 1,065 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM-KLCI menyaksikan 23 kaunter untung, 5 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Petronas Dagangan Berhad, Petronas Gas Berhad dan Malayan Banking Berhad. Manakala kaunter rugi, Nestle Malaysia Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad dan PPB Group Berhad. Sementara itu, nilai matuan tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.86% kepada RM5.34 sepaun, 0.28% kepada RM4.71 seeuro, 0.24% kepada RM3.04 sedolar Singapura dan 0.23% kepada RM4.35 sedolar Amerika. Selebihnya, ringgit susut 0.15% kepada RM4 setiap 100 sen. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazilan, PNB Investment Berhad. Baik, BIS Malaysia untuk edisi 7 April 2020 berakhir di sini. Terus setia bersama RTM untuk pengumuman rasmi dan penerangan sahih berhubung COVID-19. Dan selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, kami sampaikan maklumat. Anda diminta kekal di rumah dan jangan keluar. Saya Hazel Desmond. Salam hormat. Kita jumpa lagi.